Selamat sejahtera kepada Dr. Ahmad Zamri bin Mansur dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 24 Kelas Pendidikan dan Masyarakat bawah bimbingan Dr. Ahmad Zamri. Ahli-ahli kumpulan kami ialah saya sendiri, Navinesh Kumar Naliti Selva Kumar, Nurul Anisa binti Mian, Nur Akmal Ayuni binti Syari, Ainur Akila binti Nazri dan Nur Ain Nabila binti Muhammad Rusdan. Kami akan membentangkan hasil kajian kami berkaitan isu yang dihadapi oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia disebabkan perubahan corak pembelajaran akibat pandemik COVID-19. Abstrak. Kajian penyelidikan yang telah dijalankan ini adalah untuk mengenali isu yang dihadapi oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM disebabkan perubahan corak pembelajaran akibat wabak pandemik COVID-19. Kesan pandemik ini memerlukan penggunaan teknologi di mana ia memainkan peranan penting dalam mengubah corak pengajaran dan pembelajaran PDP. Kajian ini juga dapat mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengenai isu dan cabaran yang dihadapi ketika pembelajaran atas talian. Perkara yang diketengahkan dalam bahagian ini adalah cara untuk mendapatkan responden, cara untuk mendapatkan maklumat dan data responden serta kaedah untuk memproses dan mempersembahkan data. Pendahuluan. Penularan wabak COVID-19 yang telah merebak hampir ke seluruh dunia sejak tahun 2020 sehingga kini telah menjadi titik permulaan berlakunya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat yang merangkumi pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor pendidikan. Oleh itu, menurut kajian yang dijalankan, terdapat beberapa isu yang diketengahkan jelas menjadi kekangan pelajar disebabkan pembelajaran atas talian pada musim pandemik ini. Terdapat beberapa masalah yang wujud setelah berlaku pengisytiharan pembelajaran atas talian pada awal tahun 2020. Sebagai contoh, seorang pelajar bernama Viviana Musibin yang menuntut di Universiti Malaysia Sabah UMS terpaksa memajak pokok di kampungnya untuk mendapatkan capaian internet yang baik bagi menghadapi peperiksaan. Keputusan kajian selidik yang dijalankan KPM menunjukkan beberapa kekangan akses kepada internet dan penggunaan peranti untuk pembelajaran. Kajian ringkas terhadap pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP menunjukkan bahawa ramai pelajar yang merasa terbeban mengeluarkan duit untuk membeli data internet. Kesannya, pelajar tidak dapat melaksanakan sesi pembelajaran mereka dengan baik oleh kerana masalah capaian internet yang dihadapi. Pelajar juga turut berasa terbeban dengan tugasan-tugasan yang diberi kepada mereka termasuk tugasan akademik dan tugasan di rumah. Pelajar berasa keliru dan akan mengambil masa yang lama untuk membiasakan diri dengan corak perubahan pembelajaran di norma baharu ini. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian pertama ialah mengkaji isu ataupun cabaran yang dihadapi oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketika mengikuti sesi pembelajaran atas talian semasa pandemik COVID-19. Objektif kajian kedua ialah mengkaji tahap keberkesanan pembelajaran atas talian dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semasa pandemik COVID-19 ini. Dan objektif yang ketiga pula ialah mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menangani isu dan cabaran yang dihadapi ketika musim pembelajaran atas talian ini. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah soal selidik. Data yang diukur bagi kajian ini menggunakan skala Likert 4 aras, iaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Data dianalisis menggunakan jadual dalam bentuk peratusan. Dapatan kajian. Bahagian ini menerangkan tentang analisis data yang diperoleh berdasarkan tindak balas responden terhadap kajian soal sidik yang telah dijalankan ke atas pelajar UKM. Bagi profil demografi responden, pengkaji telah mengambil kira 4 aspek iaitu jantina, umur, fakulti dan tahun pengajian. Bagi jantina menunjukkan peratusan responden perempuan adalah lebih tinggi berbanding lelaki iaitu 78% dibandingkan dengan 22%. Bagi umur pula, peratusan tertinggi iaitu 40% diwakili oleh responden berumur 21 tahun, manakala peratusan terendah berumur 24 tahun bersamaan 2%.
Bagi fakulti pula, kajian ini telah melibatkan 9 fakulti dan peratusan tertinggi yang menjawab soal sidik ini adalah daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan sebanyak 60%, manakala Fakulti Pendidikan dan Fakulti Pengajian Islam mencatat peratusan terendah iaitu hanya 2%. Demografi responden yang terakhir adalah tahun pengajian. Tahun 1 mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 80%, manakala tahun 4 mencatatkan peratusan terendah iaitu 2%. Bagi hasil dapatan objektif pertama iaitu mengkaji isu atau cabaran yang dihadapi oleh pelajar UKM ketika mengikuti pembelajaran atas talian semasa pandemik, pernyataan yang paling tinggi dipersetujui responden dengan 46% ialah kesukaran untuk memberi perhatian sepenuhnya dalam kelas kerana persekitaran rumah yang kurang kondusif untuk pembelajaran online. Bagi keseluruhan dapatan ini, responden menunjukkan respon positif yang paling tinggi iaitu 82% positif dengan pernyataan mereka mengalami masalah mengimbangi tugasan akademik dengan tanggungjawab di rumah. Manakala bagi respons negatif secara keseluruhannya, pernyataan susah untuk memberi respon atau berinteraksi dengan pensyarah menunjukkan respons negatif paling tinggi berbanding pernyataan lain iaitu 32%. Seterusnya, bagi hasil dapatan objektif kedua iaitu mengkaji tahap keberkesanan pembelajaran atas talian dalam kalangan pelajar UKM semasa pandemik COVID-19, terdapat dua pernyataan yang paling tinggi dipersetujui oleh responden dengan 50%. Pernyataan tersebut ialah pembelajaran atas talian membolehkan saya menjawab kuis dan peperiksaan dengan baik, dan yang kedua, pensyarah menggunakan teknik pengajaran yang memudahkan saya memahami konteks pembelajaran. Bagi keseluruhan dapatan ini, responden menunjukkan respon positif yang paling tinggi iaitu 70% bersetuju dengan pernyataan pensyarah menggunakan teknik pengajaran yang memudahkan saya memahami konteks pembelajaran. Manakala bagi respon negatif secara keseluruhannya, pernyataan saya tidak berasa tertekan dengan corak pembelajaran secara atas talian masa kini mencatat peratusan tertinggi iaitu sebanyak 66%. Akhir sekali, bagi hasil dapatan objektif ketiga iaitu mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menangani cabaran yang dihadapi ketika pembelajaran atas talian, pernyataan yang paling tinggi dipersetujui oleh responden ialah pernyataan setiap ahli dalam kumpulan perlu memberikan kerjasama yang baik dan jelas dengan tugas masing-masing agar tugasan yang diberi dapat diselesaikan tepat pada masanya. Pernyataan ini mendapat 82% respon setuju. Bagi keseluruhan dapatan pula, semua cadangan mendapat respon yang positif daripada responden, namun terdapat dua pernyataan mendapat respon positif paling tinggi dengan 100%. Pernyataan tersebut ialah ibu bapa perlu menyediakan ruang pembelajaran yang selesa, lengkap dengan kemudahan serta mempunyai sistem pengudaraan dan pencahayaan yang baik untuk memudahkan anak-anak. Dan yang kedua ialah para pelajar perlu bersedia lebih awal sebelum kelas bermula dan memastikan akses kepada mikrofon dan kamera dalam keadaan baik agar tidak timbul masalah semasa kelas berjalan. Beralih kepada perbincangan. Dapatan daripada objektif pertama dapat disimpulkan bahawa pembelajaran atas talian banyak menimbulkan isu mengenai akses yang baik kepada capaian internet. Ia dapat dikaitkan dengan konsep Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu ICT dalam pendidikan. Menurut Pelan Tindakan dalam memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, pihak berkepentingan perlu memastikan keperluan asas disediakan terlebih dahulu, contohnya jaringan internet. Dapatan daripada objektif yang kedua pula menunjukkan bahawa pembelajaran secara atas talian ini dapat dikaitkan dengan konsep pendidikan formal. Walaupun pembelajaran diadakan secara atas talian, ia tetap dikategorikan sebagai pendidikan formal kerana ia masih mempunyai struktur organisasi yang merujuk pada pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan. Dapatan daripada objektif ketiga pula menunjukkan bahawa segala halangan dalam pendidikan perlu diatasi bagi merealisasikan pendidikan yang berkualiti tinggi untuk pelajar. Konsep 5 aspirasi pendidikan yang berdasarkan PPPM dapat dikaitkan dengan objektif ini. Yang pertama ialah dari segi akses. Kementerian berasal setiap pelajar mendapat kesamarataan dalam peluang pendidikan. Yang kedua ialah dari segi equity. Kementerian berhasrat untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap pelajar tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Dari segi kecekapan ialah dengan memaksimalkan keberhasilan pelajar mengikut tahap peruntukan wang dan masa. Bagi kesimpulan dan cadangan kajian, secara konklusinya, penularan pandemik COVID-19 telah memberi satu ajakan transformasi yang besar, khususnya dari aspek sistem pendidikan dalam kalangan pelajar UKM. Para pendidik perlulah lebih kreatif dalam meningkatkan mutu teknik pengajaran agar lebih difahami ketika kelas online berlangsung.
Kadar celik teknologi dalam kalangan pelajar juga perlu ditingkatkan. KPM harus menyediakan dana untuk pelajar yang terbeban untuk membeli data bagi penggunaan menghadiri kelas secara atas talian. Kajian masa depan pula boleh melibatkan bilangan responden yang lebih besar dengan tempoh masa yang lebih panjang. Di sini kami sertakan bahagian rujukan bagi kajian penyelidikan kami. Bagi lampiran pula, kami telah memasukkan lampiran soal selidik dan pembuktian kajian kami. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.